So, memang kalau korang dengar pun memang pelik kan? Macam mana syarat dia adalah Hai, Assalamualaikum. Jadi disebabkan sekarang ni macam kita tahu tengah bulan Ramadan kan. Jadi disebabkan itulah semua orang ni tengah puasa kan. Oleh sebab itulah hari ni I saja je nak buat topik pasal ikan. Okey, jadi hari ni topik kita berkenaan dengan legenda ikan patin. So, ikan patin pun rupa-rupanya ada legenda ke? Ingatkan buaya je. Sebenarnya ada ya. Okey, jadi macam kita tahu, ikan patin ni kan merupakan salah satu jenis ikan air tawar ataupun ikan sungai. Jadi sebut je pasal ikan patin, mesti orang akan teringat-ingat akan lauk ikan patin masak tempoyak kan. Cuba korang tengok gambar ni. Jadi kalau kita sebut je pasal ikan patin masak tempoyak, biasanya orang cakap paling legend ataupun paling power biasanya ada dekat negeri Pahang lah. Jadi I pun tak pernah lagi rasa makan ikan patin masak tempoyak dekat Pahang tu. Harap-harap suatu hari nanti adalah rezeki untuk makan ikan patin masak tempoyak dekat negeri Pahang. Tapi lain pula untuk negeri Sarawak tau. Kerana disebabkan legenda ikan patin ni lah telah menyebabkan segelintir masyarakat di Sarawak tidak makan ataupun tidak boleh memakan ikan patin akibat pantang larang yang perlu mereka ikut. Jadi bagi siapa-siapa yang masih tak tahu lagi ataupun tak pernah dengar tentang legenda ikan patin, ataupun bagi siapa-siapa yang dah pernah dengar ataupun dah tahu, jomlah lagi sekali kita dengar tentang legenda ikan patin. Okey, jadi pada zaman dahulu dikatakan bahawa kebanyakan masyarakat Melayu Sarawak ni asalnya daripada negeri-negeri Nusantara, sebagai contoh seperti Indonesia. Dan untuk legenda kali ini pula lebih spesifiknya adalah daripada Riau, Sumatera Barat tau. Jadi dikatakan sebenarnya ada sebuah cerita legenda di kalangan masyarakat Riau, Sumatera sejak beratus-ratus tahun dahulu mengenai ikan patin ni. Okey, jadi cerita dia bermula apabila mengisahkan seorang nelayan yang bernama Awang Gading tau. Jadi Awang Gading ni pada suatu hari dia ni baru pulang daripada memancing. Jadi masa dia tengah berjalan tu, secara tiba-tiba dia terjumpa seorang bayi perempuan di atas batu di tepi sungai tau. Jadi menurut legenda dulu-dulu, kononnya bayi itu adalah keturunan raja ikan di sungai tersebut. Jadi oleh kerana Awang Gading ni berasa kesian dekat bayi tersebut, dia telah membawa bayi itu pulang ke rumahnya, dan sejak itulah Awang Gading telah menjaga bayi perempuan itu sama seperti anak-anaknya yang lain, di mana dia telah menjaga bayi tersebut seperti menatang minyak yang penuh. Jadi bayi itu telah diberikan nama sebagai Dayang Kumunah tau. Tidak lama kemudian Dayang Kumunah ni telah membesar menjadi seorang gadis yang cantik, bijak dan berbudi pekerti yang sangat tinggi. Dan dikatakan bahawa setiap pemuda yang melihat Dayang Kumunah ni mesti terpikat dengan dia. Jadi dikatakan pada suatu hari ada seorang pemuda yang tampan dan juga kaya, ada juga yang katakan dia ni kerabat raja, yang bernama Awang Usup, telah melewati di kawasan rumah orang tua Dayang Kumunah ni tau. Pada masa Awang Usup ni tengah lalu dekat situ, pada masa tu dia ada ternampak Dayang Kumunah ni tengah menjemur pakaian. Dari situlah Awang Usup ni telah jatuh cinta pandang pertama dekat Dayang Kumunah ni tau. Dan sejak itulah Awang Usup ni telah berniat untuk menyunting Dayang Kumunah ni menjadi permaisuri hatinya. Jadi beberapa hari kemudian, Awang Usup ni dengan gentlenya telah datang ke rumah Dayang Kumunah ni untuk masuk meminang Dayang Kumunah ni. Jadi pada masa itu Dayang Kumunah ni dah bersedia tau untuk menerima pinangan Awang Usup, tapi dengan satu syarat. So, apakah syaratnya? Jadi, syarat Dayang Kumunah ni memang agak luar biasa tau. Di mana dia telah mengatakan bahawa Awang Usup tidak dibenarkan sesekali meminta Dayang Kumunah ni untuk ketawa tau. So, memang kalau korang dengar pun memang pelik kan?
macam mana syarat dia adalah Awangku Usop ni tidak boleh sesekali membuat Dayang Kumuna ni ketawa. So macam mana kita ni hidup tanpa ketawa kan? Jadi bukan sahaja kita ni semua yang rasa pelik. Even Awangku Usop pun berasa syarat ni memang pelik sangat tau. Tapi disebabkan masa tu dia memang dah jatuh cinta sangat, dia memang nak sangat kahwin dengan Dayang Kumuna tu, akhirnya dia setuju juga dengan syarat tu. Jadi setelah mendapat kata sepakat daripada kedua-dua belah pihak, akhirnya seminggu kemudian berkahwinlah mereka berdua. Dan sejak itu mereka berdua pun hiduplah berbahagia, saling mencintai, saling menyayangi. Tapi malangnya kebahagiaan mereka ni tidak lama tau. Hal ini kerana beberapa minggu selepas pernikahan mereka, Awang Gading iaitu ayahanda kepada Dayang Kumuna ni telah pun meninggal dunia akibat sakit. Jadi hal ini telah membuatkan Dayang Kumuna ni berasa sangat-sangat sedih tau, kerana dia telah kehilangan ayahnya yang telah mendidiknya seperti menata minyak yang penuh. Jadi kes tentang Dayang Kumuna ni sedih berlarutan sehingga berbulan-bulan lamanya. Tetapi untungnya akhirnya kesedihan Dayang Kumuna ni terubat setelah Dayang Kumuna ni melahirkan anaknya bersama Awang Usop. Jadi jumlah kesemua anaknya merupakan 5 orang. Kehadiran anak-anak mereka ni telah membuatkan rindu Dayang Kumuna ni terhadap ayah dia ni pun terubat. Tetapi walaupun kehidupan mereka anak beranak ni sangat bahagia, tapi Awang Usop ni masih lagi rasa kurang lengkap tau. Hal ini kerana menurut dia walaupun kehidupan mereka sangat bahagia, tetapi dia tidak pernah sesekali ternampak isteri dia ni ketawa. Jadi pada satu petang, Dayang Kumuna bersama anak-anak dia dan juga Awangku Usop ni tengah berkumpul tau dekat serambi rumah mereka. Jadi masa tu si bungsu ni, anak mereka paling bungsu ni sedang bertatih, baru pandai berjalan tau. Jadi bila kita tengok budak-budak baru bertatih berjalan kan macam happy kan, gembira, rasa seronok dengan suasana tu. Jadi pada masa tu bila diorang tengok gelagat si bungsu tu tengah bertatih, semua dalam ahli keluarga tu semua ketawa, kecuali Dayang Kumuna ni tau, dia seorang je yang tak ketawa. Jadi masa ni lah memang Awangku Usop ni memang membuat-buat perasaan dia nak tengok Dayang Kumuna ni ketawa tau, sebab memang tengah momen gembira kan. Jadi rugilah kalau isteri dia ni tak nampak macam gembira dengan momen-momen yang tengah indah tu. Masa tu mungkinlah Awangku Usop ni pujuk isteri dia macam, cubalah ketawa please, kali ni je, please. Mungkin macam tu lah kot. Masa tu suami dia ni pun terus mendesak-desak Dayang Kumuna ni untuk ketawa tau. Dan akhirnya Dayang Kumuna ni pun kalah, di mana akhirnya dia pun menuruti permintaan suami dia tu. Bila Dayang Kumuna ni start ketawa, tiba-tiba ada ternampak ada semacam insang ikan tau di dalam mulutnya. Jadi menyedari hal itu, Dayang Kumuna ni terus lari menuju ke sungai. Dan pada masa itu Awang Usop dan juga anak-anak dia yang berasa hairan tengok keadaan isteri dan juga mak dia macam tu, mereka pun terus ikut Dayang Kumuna ni dari belakang tau. Dan sesampainya di tepi sungai, secara tiba-tiba dengan perlahan-lahan tubuh Dayang Kumuna telah berubah menjadi seekor ikan patin, di mana selepas itu dia segera melompat ke dalam sungai. Jadi pada masa itu Awang Usop ni terus rasa bersalah, terus rasa macam menyesal. Dia fikir, apa benda yang aku dah buat ni kan? Di mana dia baru tersedar yang dia telah memungkiri syarat yang dia pernah janji pada satu ketika dahulu. Tapi nak buat macam mana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi kan? Jadi pada masa tu sebelum Dayang Kumuna ni selam ke dalam air sungai tersebut, Dayang Kumuna ni telah berpesan untuk terakhir kalinya dekat Awang Usop untuk menjaga anak-anak mereka dengan sebaik mungkin dan menjadikan anak-anak mereka supaya satu hari nanti menjadi manusia yang berguna. Dan Dayang Kumuna sempat lagi berpesan satu lagi syarat, iaitu Dayang Kumuna ni kata dia tidak membenarkan sesiapa pun daripada kalangan keturunan mereka untuk memakan ikan patin. Hal ini kerana barang sesiapa sahaja memakan ikan patin umpama makan keturunan mereka sendiri. Dan jika mereka makan juga, legenda mengatakan kemungkinan keturunan mereka ni boleh mendapat penyakit yang boleh mengakibatkan maut. Jadi dalam keadaan sedih, Awangku Usop dan juga anak-anak ni pun terpaksa melepaskan Dayang Kumuna untuk pergi. Dan sejak daripada itu mereka telah berjanji dan bersumpah
tidak akan sesekali memakan ikan patin kerana ibarat mereka memakan darah daging mereka sendiri. Dan dikatakan bahawa sumpahan itu telah diteruskan ke atas keseluruhan keturunan mereka. Jadi itulah cerita mengenai legenda ikan patin dan mengapa segelintir masyarakat Sarawak tidak boleh memakan ikan patin tersebut. Jadi tidak dapat dipastikan tentang kebenaran sumpahan ini, tetapi apa yang kita perlu pasti, memang ada sesetengah masyarakat Melayu Sarawak yang memang tidak memakan ikan patin ni. Jadi kepada sesiapa yang rasa macam apa benda ni tak logik ke apa, diharap hormatlah kerana ada sesetengah adat percaya dengan perkara sebegini. Dan akhir sekali, sejauh mana kebenarannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Okey, jadi thank you so much kepada sesiapa yang dah sudi dengar sampai habis. See you again and bye.